kami ni bekerja betul-betul kan, atas poket negeri kena kalau ada duit berniaga dapat bahan ni, itulah kita gunakan untuk buat benda ni dan terhad sumber kami. Buat beca ni macam dia ibarat dia macam apa? Kita macam penting ikan lah. Pagi hari kita dapat ikan kecil, besok kita dapat ikan besar. Besok langsung kita tak dapat buat dah. Mereka perlulah ada kesedaran diri untuk berubah. Denyut nadi mereka membawa 1001 cerita tentang kehidupan di Pulau Pinang. Umpama menyusuri sejarah silam penempatan awal Inggeris ketika menjajah tanah Melayu. Begitulah juga perjuangan yang mewarnai perjalanan sekumpulan anak muda dari Tanah Besar menyeberang Selat Utara untuk sampai ke destinasi pelancongan dunia. Kawasan yang juga terkenal dengan nama Tapak Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO. Seimbas lalu, tiada siapa yang tahu duta kecil yang ramah lagi mesra pelancong ini sebenarnya sering diselimuti gusar yang tidak bernokta. Kais pagi makan pagi, itulah tempoh kehidupan yang terpaksa dilalui oleh lebih 150 pengayuh beca di Pulau Pinang. Pembangunan dan pemodenan sistem pengangkutan awam membuatkan mereka terus larut dalam kemiskinan. Keperitannya lebih terasa apabila kederat senja tidak lagi mampu untuk bersaing dengan kuasa enjin teksi maupun bas. Namun, mereka sentiasa berharap hari esok mampu mengubah apa yang berlaku pada hari ini. Walaupun hakikatnya, setiap kali birai senja berlabuh, sisi kehidupan pengayuh beca di Pulau Pinang berubah menjadi hambar. Malah, ada di antara mereka memilih untuk tidur di dalam beca. Kisah-kisah pilu ini telah memberi inspirasi kepada Muhammad Buhari Muhammad Nor bersama beberapa orang lagi rakan untuk membantu golongan gelandangan di Pulau Pinang sejak tahun 2001 lagi. Berpayung di bawah Pertubuhan Masyarakat Madani Malaysia atau MIMBRATA, Buhari yang tinggal di penanti seberang perai akan berulang-alik ke Georgetown selang sehari semata-mata untuk melakukan kerja-kerja kebajikan. Lazimnya Buhari yang lebih mesra dipanggil Pak T memulakan aktiviti dengan berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi yang lain tepat jam 11.30 malam. 3 hingga 4 jam, itulah masa yang diperuntukkan dalam satu sesi turun padang. Kami penggerak masyarakat, aktivis penggerak masyarakat, kerja kami tak mengumbar polisi. Kerja kami mendekati ataupun cuba dekati mereka cara ni. Bila kita harian, kita tiap hari tengok bila masalah selesai, maka perjuangan kita tu selagi itulah tak selesai, selagi masalah tak selesai. Meskipun melakukan kerja sukarela pada waktu orang lain dibuai mimpi, namun hati Buhari tidak pernah diusik rasa sesalan. Sebaliknya, Buhari merasakan ini adalah kerja ikhlas yang diharap mampu mengubah warna hidup mereka yang dihimpit kesusahan. Kerana fitrahnya, tiada siapa yang dilahirkan di dunia ini memilih untuk hidup miskin. Tetapi bila nasib tidak menyebelahi mereka, perlu ada tangan-tangan tulus yang sudi memberi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Buhari dan rakan-rakan apabila mereka memperkenalkan program Rice and Roses setiap hari Sabtu di Pulau Pinang. Rice and Roses bermula pada tahun awal 2014.
Tapi legasi pemberian makanan percuma di Georgetown ni, kita bermula sebenarnya pada tahun 2021 lagi. Tapi kita membawa perubahan satu masa ke satu masa. Pada 2021 lagi kita atas nama Food Not Bomb Pulau Pinang ataupun makanan bukan bom. Proses dia adalah sebagai kita kata program penentangan terhadap invensi ataupun militer ketenteraan Amerika terhadap Iraq ataupun protes terhadap peperangan. Dan nama itu sesa berubah. Pada 2008 kami gerakkan satu pertumbuhan pemberian makanan percuma dan ni nama dia Komuniti Suara Kehidupan ataupun KOSUKE. Tapi falsafah dan peranan ataupun worldview kita sesa berubah kan. Sesuai dengan usia dengan tahun tu, maka kita nama terbaru kita adalah Rice and Roses. Rice tu maksud adalah bentuk makanan fizikal. Maksud dia rice tu bukan kata perlambangan beras saja ataupun nasi. Tapi rice ni bermaksud pakaian, tempat tinggal ataupun benda-benda yang berbentuk fizik ataupun benda fizikal, jasadi. Dan roses ni adalah benda perkara berkaitan spiritual ataupun benda holistik atau emosi dan yang berkaitan dengan kejiwaan, cinta, kasih sayang, perasaan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah yang dimaksudkan oleh Buhari dan rakan-rakan apabila mata mereka diajak menyelami hati dan perasaan pengayuh-pengayuh becak ini yang semakin dimamah usia. Ramai di antara mereka memilih untuk menjadikan becak sebagai rumah pada waktu malam disebabkan tidak mampu menyewa maupun membeli rumah. Selain keletihan mengayuh beca di usia senja pada siang harinya, membuatkan mereka tidak mampu lagi mengerah kudrat untuk berkayuh pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Makcik. Ni, saya awak main ni. Makan sikit. Ya, baik. Terima kasih. Makcik, macam mana? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Ni, saya Bukhari. Oh, Ni, saya dengan kawan-kawan ni. Kami pada NGO MIM. Kami saja malam-malam kita akan bagi hantar makanan untuk semua kawan-kawan beca, gelandangan ke apa tu. Makcik, jangan siap malam kan? Jangan tidur sini. Tak pulang ada. Kita habis tarik kerja awal-awal saya tiba balik mati yang belum. Wah, tadi dok perasan tadi macam dok kami pusing tadi. Kita tengok dekat bawah Penang Road tadi kan. Ada juga tu tim ah. Lepas tu tengok bersepah macam main-main tengok hujan lebat tu kan. Kami semua tak sama. Masing-masing. Oh. Bawa hal masing-masing. Lepas tu yang kawan-kawan lain semua tu depa duduk mana? Depa tidur kat beca. Ada tempat. Sekarang dia berubah banyak tempat. Dia ada kat hotel, ada bicara, ada. Oh. Sebenar ramai saksinya. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Ada bersahaja, ada capai kerjaya. Ada rezeki yang Alah bisa tegal biasa. Mandi di tandas awan sudah menjadi rutin kepada hampir kesemua pengayuh beca yang tidak memiliki kediaman. Itu pun bergantung kepada pendapatan yang diperoleh. Bak kata Pak Cik Mazlan, hidup sebagai pengayuh beca hari ini tidak seindah impian. Semua bergantung kepada nasib. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Untuk berhijrah kepada pekerjaan yang lebih selesa tidak mungkin terjadi kerana dalam usia senja yang dimiliki tiada majikan yang sanggup menggajikan. Bukan kata Pak Mazlan, tapi hampir ke semua rakan-rakannya yang menghabiskan sisa usia sebagai pengayuh beca. Itu macam mana macam kehidupan Pak Cik sekarang ni dengan bawa pendapatan cik beca ni? Bandingkan daripada dulu dengan sekarang ni, alhamdulillah lah sekarang ni ada orang kata apa, nampaklah sikit kan. Ada orang kata apa, senanglah sikit daripada dulu kan. Dulu susah kan. Boleh berkomentar daripada sini pergi komentar dengan harga RM3. Sekarang ni pergi komentar pun dah RM15. Yang jadi persaingan ni pasal apa? Rapid bus, taxi
si sapu ni yang buat kami ni susah nak cari makan ni. Buat becak ni macam dia ibarat dia macam apa? Kita macam pancing ikan lah. Oh. Okey. Besok hari kita dapat ikan kecil, besok kita dapat ikan besar. Besok langsung kita tak dapat buat dah. Bukan ni kata bukan kerajaan buat ni ke Cik? Kereta Anjung Singgah tu. Anjung Singgah tu. Cik tak pergi? Ada Anjung Singgah tu, saya ada pergi 2-3 hari tapi JP pun alah orang kata apa sekadar nak lepas penat, nak rehat je kan. Lepas tu saya nanti balik lah. Saya rasa saya tak boleh nak duduk di situ lah. Inilah Anjung Singgah yang dimaksudkan Buhari, sebuah asrama yang disediakan oleh Yayasan Kebajikan Negara untuk golongan gelandangan tumpang berteduh. Pakcik pernah putus asa nak bunuh diri. Sampai nak bunuh diri dah, pakcik tak tahan dah. Tapi pakcik ingat pakcik orang Islam mana boleh buat perkara tu memang. Yang tak makan 3 hari. Yang pakcik duduk tepi jalan dekat 3 minggu. Sebagai pusat sehenti, Anjung Singgah menyediakan kemudahan tempat tinggal sementara, makan minum dan juga sebagai perkhidmatan perubatan percuma serta kaunseling. Di samping itu, pusat ini juga turut memberi motivasi kepada golongan gelandangan untuk lebih bersedia menghadapi cabaran hidup agar mereka tidak terus terpinggir daripada arus pembangunan. Pun begitu, Anjung Singgah Pulau Pinang yang telah wujud sejak tahun 2014 ini hanya membenarkan golongan gelandangan tinggal selama 2 minggu dari tarikh mereka mula masuk. Dengan syarat mereka mestilah bekerja dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan Anjung Singgah. Kita mesti faham gelandangan ni makna dia luas. Dalam gelandangan terdiri dari berbagai-bagai kelompok manusia, termasuk pengemis, termasuk keturaya, termasuk gelandangan, termasuk penyakit dadah, termasuk yang tidak mempunyai tempat tinggal, homeless lah. Tapi Anjung Singgah adalah merupakan satu tempat persinggahan sementara. That's why kalau kita namakan dia Anjung Singgah. Mana dia datang ke sini di pusat di tempat kita sebagai, kita boleh kategorikan sebagai sebuah pusat sehenti. Dalam konteks ini sesuai dengan Malai Hijrah, dia katakan Anjung Singgah sebenarnya tempat kita menghijrahkan mereka daripada kehidupan yang kurang sempurna kepada kehidupan yang sempurna, daripada kehidupan yang terlantar atau katakan di tepi kaki lima kepada kehidupan yang lebih sempurna di tempat kita sementara, kemudian dapat tempat yang baik. Sebenarnya itu penghijrahan sikap hidup daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. The most important thing is mentality. Kalau mereka tak berubah, tak mau berubah, tak guna di mana mereka tempat. Sebab tu ada yang kita nampak bahawa masih, walaupun ada Anjung Singgah, masih ada tidur di tepi jalan. Kita tidak ada hak untuk tarik mereka. Mereka perlulah ada kesedaran sendiri untuk berubah. Apabila menyelami cerita golongan gelandangan, lazimnya jiwa Buhari akan dirasuk semangat untuk memujuk mereka ini berhijrah kepada sebuah kehidupan yang lebih sempurna. Lebih-lebih lagi kepada sekumpulan anak remaja dari sebuah keluarga. Apa yang menyedihkan Buhari, adik-beradik ini terpaksa tidur bertilam lantai apabila kedua orang tua mereka hanya mampu menyewa bilik secara harian. Adalah salah satu keluarga yang kami rapat dan kami pernah bersama mereka. Dan keluarga ni keluarga Kak Sharifah dan Abang Zainuddin. Tapi sekarang ni ayah pada ketua keluarga berani telah ditangkap baru-baru ni, hari Khamis ni. Hari itu saya dan beberapa sahabat pernah pergi ke tempat adik-adik ni duduk. Kan? Mereka bukan kata ni ada tiap malam bila tak ada sewa mereka akan tidur di jalanan. Kan? Kalau ada lebihan sikit mereka akan sewa bilik. Dulu saya tengok bilik tu sangat menyedihkan lah. Bayangkan bilik hanya sebesar 6 kaki, darab 4 kaki kan, 6 kaki darab 6 kaki. Bilik yang kecil didiami oleh satu keluarga. Dengan sempit dia, dengan saya bagi rasa memang tak sesuai untuk pembesaran untuk anak-anak seperti mereka.
menurut Buhari, cerita adik-beradik ini tidak terhenti di kaki lima. Sebaliknya, mereka juga pernah melihat kelibat anak-anak ini mengemis di kawasan masjid. Ada ketikanya mereka juga bekerja di kedai-kedai makan. Demi sesuap nasi, demi memenuhi tuntutan kehidupan yang mencabar, mahu atau tidak, anak jalanan ini terpaksa mengikut arus kehidupan yang beronak duri. Nak tahu untuk kehidupan kita ni. Ni je lah. Bedek banyak lah. Esok ni. Ingat kan? Esok timau laut ni semua dah. Ajak kotak. Akmal. Mana balik dah? Tengok ingat. Esok hari Sabtu. Waktu biasa pukul 5. Pukul 5 petang ajak kawan-kawan lain. Azim, Botak mana. Dia suka dekat satu cikgu kan. Nama Mastura. Sebab cikgu tu pintik. Kak Mas. Kak Mas. Kan? Tak apa cikgu itu besok naik kan. Fast tu kan. Tak apa lah. Bayar sikit saja. Ni ustaz dah. Ni ustaz dah. Okey, insyaAllah. Jom. Faizal boleh. Faizal, lepas tu kuih ni. Lepas tu esok petang pula kuih ayat had pula. Lepas tu minta tolong. Cenang Ipam Maghrib dah sini. Inilah realiti kehidupan yang dihadapi oleh penduduk di bandar besar seperti Pulau Pinang. Kos hidup yang semakin meningkat menyebabkan golongan miskin terpaksa mengabaikan beberapa keperluan asas. Walaupun dalam teori ekonomi, makanan dan tempat tinggal adalah satu kemestian selagi nadi masih berdenyut. Tetapi semua ini tidak berpihak kepada mereka. Apatah lagi apabila hijrah mereka dari luar bandar ke bandar gagal memenuhi cita-cita asal. Akhirnya, ramai yang terpaksa nekat hidup bergelandangan di sekitar Jalan Pening, Kompleks Tun Abdul Razak, Jalan Kapitan Keling, Leboh Chulia dan Terminal Feri Raja Tun Uda di Pelabuhan Kuil. Lantaran itu, jumlah gelandangan di Pulau Pinang tidak pernah berkurangan. Sebaliknya, ada sahaja muka baru yang ditemui oleh Buhari dan rakan-rakan. Kalau dihitung secara purata, tidak kurang daripada 350 hingga 400 gelandangan di Pulau Pinang. Biarpun sukar untuk memujuk golongan gelandangan ini, tetapi atas dasar kemanusiaan, setiap hari Sabtu, Buhari dan rakan-rakan akan mengadakan program pemberian makanan percuma kepada gelandangan dan miskin di sekitar Georgetown. Tetapi yang mampu dibantu hanyalah sekitar 100 orang sahaja disebabkan dana yang amat terhad. Sekarang ni kami tengah melakukan kerja-kerja penyediaan dan proses masak. Selalunya waktu ni kita proses dia masak ni kita mulakan sehari sebelum lah. Maksudnya kalau kita pergi makan hari Sabtu, tapi kita tak sempat hari Sabtu tu, kita akan mulakan pada hari Jumaat lagi sedia bahan. Volunteer ni kita akan bagi kepada 3 kumpulan. 3 kumpulan iaitu pada hari sebelum tu lah, hari Jumaat, kita ada volunteer untuk sedia bahan. Dan volunteer yang untuk beli-beli bahan-bahan tu lah. Yang tu kita mula seawal pagi Jumaat tu kita dah buat dah. Sampai ke petang lah, sampai selesai program. Dan kedua pula volunteer pada hari Sabtu ni, pada hari ni lah. Hari ni kita volunteer kita dia akan mula kerja pada pukul 8.30 pagi. Sesampai pada tengah hari lah kita siap bahan. Dan ketiga pula volunteer yang kita bahagikan untuk kerja-kerja di Lubuk Aceh tu. Yang tu paling kemuncak dah dekat program Lubuk Aceh. Tapi paling berat adalah volunteer waktu masak ni. Leboh Aceh yang menjadi salah satu tapak warisan UNESCO cukup dikenali sebagai lokasi seni jalanan di Pulau Pinang. Kawasan ini menjadi destinasi wajib dikunjungi oleh pelancong yang datang ke Pulau Mutiara.
Tetapi bila tiba hari Sabtu, lokasi seni jalanan ini sudah bertukar wajah. Tak ubah bagai lubuk rezeki bagi mereka yang bergelar gelandangan. Terutamanya di kawasan Gat Leboh Aceh, kerana di sinilah nanti Rice and Roses akan memberi harapan baru bagi mereka yang telah kelaparan semalaman. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang tentu yang kena sudi membuat program yang macam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana masih ada yang prihatin kepada kami orang yang susah ni kan. Jadi saya nak mintakan supaya program ni diadakan untuk di masa akan datang lagi. Happy lah, dia orang pun happy, kita pun happy lah. Dia orang kasih makan, kuih, minum, lagi dia orang kasih colour, semualah suka lah. Alhamdulillah, setakat ini kita dah berjaya melaksanakan Rice and Roses sebanyak 43 kali. Jadi ini kali yang ke-43. Alhamdulillah, setiap minggu makin ramai datang kemari pelbagai bangsa. Inilah suasana yang dapat kita lihat sekarang ini, yang mana inilah yang kita harapkan daripada program ini, menyatukan umat manusia ini dalam satu kehidupan yang harmoni ya. Harapan kami menjadikan Rice and Roses ataupun RA ni sebagai tempat transit. RA ni bukan masuk Rice and Roses saja, maksudnya rehat dan rawat untuk kumpulan gelandangan ni menerima pendidikan, menerima makanan percuma dan masa sama mereka merawat diri mereka tu. Dan kita ada program kesihatan percuma yang dianjurkan oleh rakan kongsi kita sendiri. Kami punya misi kami adalah dari jalanan kita bangunkan peradaban. Di sini masih ada pengharapan walaupun terpaksa berulang-alik hampir 2 marhalah untuk sebuah perjuangan. Tetapi sukarelawan Rice and Roses sentiasa mendoakan agar mereka yang dihimpit kesusahan terus tabah dalam mencari kehidupan yang baru. Meskipun cerita pembangunan dan pemodenan hampir meminggirkan sebahagian kehidupan mereka yang miskin, hakikatnya golongan gelandangan ini sentiasa berharap kerancakan pembangunan itu dapat berkongsi hidup dengan mereka. Kerana kisah gelandangan ada di mana-mana sahaja di bandar-bandar besar di seluruh dunia. Untuk mengatasinya bukan terletak kepada pihak berkuasa semata-mata, tetapi menjadi tanggungjawab kita semua. Meskipun masyarakat tidak boleh memaksa mereka untuk berubah serta-merta, tetapi sekurang-kurangnya berilah perhatian. Sesungguhnya, kemiskinan bukan bermakna berakhirnya sebuah kehidupan. Sebaliknya, hijrah itu pengorbanan dan pengorbanan itu memerlukan tangan-tangan perjuangan yang ikhlas memberi. Kerana lahir dalam kemiskinan adalah takdir. Hidup dalam kemiskinan adalah pilihan. Tetapi kekuatan untuk berhijrah daripada mewarisi kemiskinan yang sedia ada adalah jalan terbaik untuk sebuah kehidupan yang bermakna.